Dalam Selamat Pagi Malaysia, dan kita nak teruskan perbincangan kita pada pagi ini untuk kita berbicara berkenaan misi kemanusiaan global demi ummah. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan perkara ini, kita bersama dengan Encik Rizal Ali yang merupakan Ketua Pegawai Informasi Syria Care. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Menawar kerana sudi menjemput kami untuk bersama-sama pagi ini. Sebenarnya kami sangat-sangat teruja kerana kita dapat berkongsi rasa, emosi dan yang paling penting Menawar, kita dapat membakar lagi semangat untuk terus membantu mereka yang memerlukan bantuan kemanusiaan di peringkat antarabangsa mewakili rakyat Malaysia semua. Okey, seperti yang kita sedia maklum, misi ataupun konflik yang berlaku di negara Syria ini telah berlanjutan 11 tahun. Itu satu tempoh yang agak lama lah untuk kita gambarkan kepada semua masyarakat di luar sana. Jadi mungkin kita boleh kongsikan bagaimana ianya boleh bermula dari segi perjalanan 11 tahun ini bagaimana, Cik Rizal? Menawar, 11 tahun ni dia bermula Mac 2011. Sekarang Mac 2022, exactly 11 tahun. Maknanya kalau orang lahir pada 2011 tu sekarang dah jadi 5 dah. Itulah lamanya tu kan. Dan apa yang berlaku di Syria sebenarnya satu perkara yang jarang kita tak jumpa di Malaysia sebenarnya. Saya nak ringkas kat sini. Biasanya kalau saya nak cerita pasal bagaimana bermula, saya ambil masa 1 jam nak cerita. Tapi saya nak ringkaskan sikit je. Kat sini ada 2 perkara faktor penting menyebabkan dia bermula. Yang pertama disebabkan oleh pergolakan politik pada ketika itu. Pada hujung 2010 berlaku apa yang dinamakan sebagai Arab Spring. Tetapi di Syria pada ketika itu tidak ada perubahan besar dari segi politik. Cuma rakyat menuntut supaya Presiden Bashar al-Assad pada ketika itu untuk melakukan reformasi, memberi hak yang lebih kepada rakyat. Tetapi tuntutan tersebut, cara bagaimana mereka menyantuni tuntutan tersebut agak kurang mesra rakyat, menyebabkan rakyat rasa tertekan dan seterusnya terus menuntut dan terjadilah apa yang terjadi daripada tuntutan menjadi konflik bersenjata dan sehinggalah sekarang. Yang kedua disebabkan oleh percaya atau tidak climate change. 2006 hingga 2010 sebenarnya Syria menghadapi satu kemarau yang sangat dahsyat yang paling teruk dalam masa 900 tahun. Menyebabkan lebih daripada 800,000 sehingga 1 juta lebih rakyat Syria yang punca pendapatannya itu berdasarkan kepada tanaman, hilang punca pendapatan dan 85% livestock Syria hilang. Ini menyebabkan rakyat daripada kampung berhijrah ke bandar-bandar besar, cuba untuk meneruskan kelangsungan hidup, tetapi and then 2011 berlaku tuntutan. Jadi dengan kesempitan hidup, dengan harga barang naik sebab mereka terpaksa import barang dari luar, menyebabkan konflik tersebut tidak dapat dibendung. Jadi bila kita sebut tentang konflik bersenjata, sinonimnya sebenarnya adalah konflik kemanusiaan. 11 tahun konflik kemanusiaan di Syria. Dan oleh kerana jangka masa ini terlalu panjang, kadang-kadang kita lupa Menawar apa yang telah berlaku di Syria. Betul. 11 tahun konflik kemanusiaan berlaku di Syria ini. Satu tempoh yang sangat panjang dan melalui situasi yang diterangkan oleh Cik Rizal sangat menyentuh hati kalau kita lihat situasi yang berlaku kepada masyarakat di Syria pada ketika ini. Dan kalau boleh kita kongsikan statistik yang dikongsikan di belakang itu, 13.5 juta menjadi pelarian, 6.7 juta merupakan pelarian dalam negara IDP dan 606,000 menjadi korban konflik. Ini satu statistik yang agak menggerunkan untuk kita gambarkan satu konflik yang agak panjang. Jadi bagaimana untuk kita berikan kepada penonton pada ketika ini situasi masyarakat di Syria, bagaimana mereka berhadapan dengan situasi kini dan bagaimana mereka dalam keadaan yang sangat-sangat memerlukan kini. Lebih daripada 4 juta orang, 6.6 juta orang menjadi pelarian di dalam negara. 5 juta orang keluar daripada Syria. Kalau kita nak bayangkan, Munawar, penduduk Selangor ada lebih kurang dalam 6.5 juta. 80% penduduk Selangor keluar daripada Malaysia. Just imagine lah berapa ramai orang yang keluar. Yang menjadi pelarian dalam negara lebih kurang 6 juta orang. Kita bayangkan seluruh penduduk negeri Selangor
berpindah ke Negeri Sembilan dan Melaka. Itu bayangan yang saya boleh beri. Dan mereka bila berpindah tu jadi pelarian di dalam negeri sendiri, menyelamatkan diri daripada daripada kancah peperangan walaupun mereka tidak terlibat. Menyebabkan apa, Munawar? Menyebabkan mereka kehilangan satu perkara yang sangat besar. Saya nak gambarkan secara ringkasnya, mereka kehilangan tombol pintu, Munawar. Munawar kalau balik rumah, apa kita buat dulu? Kita keluarkan kunci dari poket kita, kita buka tombol pintu. Betul. 6 juta orang yang duduk dalam kemah selama 11 tahun ini, tak ada tombol pintu, Munawar. Bila mereka duduk di dalam kawasan perkemahan, apa yang berlaku? Masalah sosial, masalah pendidikan, masalah kelangsungan jaminan makanan, masalah pembesaran dan sebagainya. Belum lagi kita cerita tentang trauma peperangan, mereka yang cedera yang memerlukan bantuan khusus untuk membantu mereka dari segi pergerakan mereka dan sebagainya, kehilangan anggota badan dan sebagainya. Kita bercerita tentang, belum lagi kita cerita tentang anak yatim. Kalau 600,000 orang, katalah kita kata 600,000 orang meninggal, kehilangan nyawa, katalah 80% daripada dia adalah apa? Adalah bapa atau ibu bapa. Dengan satu keluarga itu katalah ada 3 orang anak. Kita bercerita tentang ratusan ribu, mungkin jutaan anak yatim atau anak yatim piatu berada yang ada di Syria sekarang. Soalannya, apa yang kita mampu buat? Adakah kita nak duduk bersandar, peluk tubuh, kesian mereka, ataupun kita boleh lakukan sesuatu? That is the question yang kita kena tanya diri kita. Berbalik kepada persoalan yang diajukan oleh Encik Rizal tu, apa sebenarnya yang boleh kita lakukan sebenarnya untuk kita menyantuni mereka, untuk kita memberikan bantuan kepada mereka, khususnya di negara Syria ini? Banyak sebenarnya yang kita boleh bantu sebenarnya, Munawar. Kita oleh kerana Syria masih lagi dalam negara yang masih bergolak, maknanya kita tak boleh sesuka hati nak datang Syria, orang ramai-ramai nak bantu, kita tak boleh buat macam tu. Masih lagi bergolak, dan Syria pada sekarang ini, pada ketika kita bercakap ini, secara umumnya Syria terbagi pada 3 kawasan. Yang mana kita tak boleh masuk sesuka hati kawasan-kawasan ini. Jadi apa yang kita lakukan, kebanyakan daripada NGO Malaysia yang membantu rakyat Syria, kita bekerjasama dengan NGO tempatan di Syria. Contohnya dalam bulan Ramadan ni, contohnya kita nak buka dapur untuk 30 hari, untuk iftar dan untuk sahur. Untuk kita edarkan di kemah-kemah pelarian. Kita tak boleh duduk sana selama-lamanya 30 hari tu. So bila kita bekerjasama dengan NGO tempatan, mereka akan melaksanakan kerja-kerja tersebut dan mereka akan menghantar laporan kepada kita, dan kita akan pergi lebih kurang seminggu atau 2 minggu untuk memastikan kerja-kerja yang dibuat itu menepati sasaran dan standard yang kita tetapkan. Jadi apa yang kita boleh buat, memberi sokongan adalah Syria Care contohnya, ataupun mana-mana NGO Syria adalah pengantara, pemudah cara orang tengah di antara rakyat Malaysia yang budiman kepada mereka yang memerlukan di sana. Munawar, manusia ni kocik dia kedalamannya tak sama. Ada yang kociknya dalam, ada yang kociknya cetek. Tetapi walaupun kociknya dalam atau cetek, tangan kita sama-sama kita boleh regangkan sejauh sampai ke Syria. It's not about how much you can give. Betul. It's about whether you want to give or not. Itu soalan dia, kan? Tak kira sebenarnya RM10, RM5, RM100, RM1,000, it doesn't matter. Sebenarnya asalkan kita ada hati, kita ada kita masih ada lagi kemanusiaan dalam diri kita. Saya nak jawab satu soalan yang Munawar belum tanya. Soalan ni biasa orang tanya. Dia kata, kat Malaysia pun ramai, dia kata, orang susah. Apa sibuk-sibuk nak tolong orang jauh yang kau tak kenal? Kan, itu soalan yang biasa kita dapat. So, it's not about jauh dekat sebenarnya. Kalau kita fikirkan membantu manusia lain, kita tak perlu fikirkan mereka jauh atau dekat. Sekurang-kurangnya, kalau kita orang susah di Malaysia contohnya, dia boleh pergi sekolah. Sekolah masih lagi terbuka untuk dia. Kalau dia sakit, dia boleh pergi hospital. Dan pasti akan jumpa doktor dan pasti akan dapat ubat secara percuma. Sekurang-kurangnya. Dan kalau dia tak cukup makanan, pasti ada NGO ataupun badan kerajaan, agensi kerajaan pusat, agensi kerajaan negeri, NGO lain yang akan membantu. Tapi mereka yang berada di Syria, benda-benda ini semua tak ada. Kalau dia sakit, anak sakit contohnya, hospital mana nak pergi?
Doktor mana yang ada lagi? Bantuan perubatan mana yang ada? Itu kalau sakit, jaminan makanan memang tidak ada. Kita kalau apa namanya menawar, kejap lagi bulan puasa kan? Ya. Pukul 12 kita dah fikir nak buka apa ni lagi? Nak makan apa? Soalan nak makan apa tu bukan kerana terlampau banyak pilihan. Nak makan yang mana satu? Betul. Mereka tanya soalan yang sama juga. Nak makan apa? Sebab tak ada makanan. Nak makan apa? Nak makan. It's a real question. Betul. Kan, nak makan apa? Itu sebenarnya gambaran secara ringkas apa yang sedang berlaku di sana. Jadi, apa yang kita boleh lakukan bukan sahaja dari segi kewangan sebenarnya. Membantu segi kewangan. Menyebarkan apa yang berlaku. Kita sentiasa ingat bencana kemanusiaan ini. Dan kita sentiasa ingat bahawa kita juga manusia, mereka juga manusia. Membantu mereka sebenarnya adalah mengayakan diri kita. Mengayakan diri kita. Saya suka istilah yang digunakan, bencana kemanusiaan yang berlaku di Syria pada ketika ini. Jadi ia memerlukan tanggungjawab masyarakat global, khususnya kita di Malaysia ini. Ayuh sama-sama kita hulurkan bantuan untuk kita memberikan untuk persoalan makan apa hari ini. Pasti anak-anak kecil dan juga anak-anak yatim piatu, bagi keluarga yang terjejas di Syria ini menantikan bantuan daripada anda semua. Dengan melalui Syria Care, tuan? Saya. Boleh layari kita punya kita punya website kita syarikat.org.my. Dekat dalam tu adalah cara-cara untuk menderma. Baik, itulah antara peranan yang boleh kita lakukan untuk kita bersama-sama membantu masyarakat di Syria pada ketika ini yang sangat-sangat memerlukan. Baik.